agama Nabi Ibrahim yang tulus, dan bukanlah dari golongan yang musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya juga dapat kita bertemu lagi pada hari ini, pada 28 Ramadan, untuk bersama-sama kita mengambil manfaat berbaki 2 hari Ramadan insya-Allah tahun ini. Mudah-mudahan masih ada ruang pahala yang Allah sediakan untuk kita pada pagi ini insya-Allah, dengan kita mendengar kuliah ataupun tazkirah sebelum kita meninggalkan Ramadan ini pada tahun ini insya-Allah. Alhamdulillah, setelah kita melalui Ramadan pada hari ini, hari ke-28, syukur kepada Allah SWT kerana dapat kita melakukan amalan-amalan yang kita lakukan sepanjang Ramadan ini. Alhamdulillah, walaupun sesungguhnya tidaklah sesempurna mungkin, namun alhamdulillah kita masih lagi diberi oleh Allah Ta'ala kekuatan untuk melaksanakan ibadat-ibadat yang termampu oleh kita di sepanjang Ramadan ini. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah SWT dengan rasa hina diri dan penuh dengan dosa, Allah menerima segala amal-amal kita sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan ini insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita akan diberikan Allah peluang dan ruang sekali lagi untuk bersama-sama di bulan Ramadan yang akan datang insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi ini saya akan bersama-sama dengan para sahabat kuliah sekalian dan juga para pendengar insya-Allah dengan satu tajuk tazkirah yang sama-sama kita telah maklum, iaitu menghidupkan malam Aidilfitri. Insya-Allah dalam 2 hari lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri, dan kita sepatutnya tahu apakah dia amalan-amalan yang para ulama pernah lakukan sebagai penutup Ramadan yang mulia ini insya-Allah. Jadi sama-samalah kita berkongsi ilmu, sebab saya sendiri juga tidak sempurna. Jadi apa yang saya boleh lakukan adalah hanya berkongsi, dan andai kata ada kesilapan dan kesalahan, mohon dengan sesiapa para asatizah yang arif menegur dengan baik insya-Allah. Mudah-mudahan dapat kita perbetulkan satu sama lain, mudah-mudahan dapat yang terbaik insya-Allah. Jadi seperti yang telah sedia maklum, kita akan sama-sama berbincang, mengupas, berkongsi ilmu berkaitan menghidupkan malam Aidilfitri ini. Saya mematik sebuah kitab yang bertajuk Jam'ul Fawaid, karangan Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah. Dalam tajuk-tajuk berkaitan kelebihan-kelebihan bulan-bulan haram,
Jadi di situ ada satu tajuk yang dipaparkan kelebihan malam Hari Raya Aidilfitri. Jadi sebelum Syekh Daud mengupas lebih lanjut berkaitan malam Hari Raya Aidilfitri ini, amalan-amalannya dan bagaimana cara menghidupkannya, beliau ada menyebut di permulaan kitab ini, mengatakan kiranya ataupun kebanyakan hadis-hadis berkaitan kelebihan pada bulan-bulan, amalan-amalan yang berada pada bulan-bulan yang kita beramal, biasanya bulan Rajab, Sya'ban dan sebagainya itu, dia mengatakan kebanyakannya pada hadis ini mengatakan hadis-hadis dhaif. Jadi Syekh Daud mengatakan andai kata hadis dhaif, tidak salah untuk kita melakukannya, beramal di bawah satu amalan-amal dikatakan dalam satu tajuk fadilatul amal, kelebihan beramal tidak salah, bukan sebab kita menghukum sesuatu hukum halal ataupun haram dan sebagainya. Jadi di sudut kelebihan beramal ni, hadis dhaif tidak salah diguna pakai untuk memberikan rasa targhib, gemar untuk beribadat, dan tarhib, takut untuk melakukan dosa-dosa. Jadi itulah tujuan para ulama meletakkannya sebagai hadis dhaif ini boleh diguna pakai untuk beramal, kelebihan-kelebihan yang kita terangsang untuk beramal. Bila sebut kelebihan sekian-sekian, bila kita baca ini, buat ini, dapat ini, ganjaran akhirat lah, bukan dunia tapi akhirat. Jadi kita rasa terangsang untuk melakukannya, maka ulama mengatakan hadis dhaif tidak salah untuk kita beramal. Jadi kalaupun hadis ini hadis dhaif, kalau kita beramal pun dosa tidak ada pada kita. Kata Syekh Daud, dosanya hanya akan kena pada mereka yang merawikan hadis ini saja. Jadi itu yang dikatakan jangan kelirulah dalam beramal dengan hadis-hadis dhaif ini. InsyaAllah kita beramal kerana Allah SWT, dan amalan kita pun tidak bercanggah dengan syariat. Hanya zikir-zikir, doa-doa dan sebagainya. Jadi saya ingin memberikan penjelasan ini sebab kita takut ada antara sahabat kuliah dan para pendengar yang mungkin mengatakan hadis-hadis berkaitan amalan menghidupkan malam Hari Raya ini adalah hadis dhaif. Ya, memang benar hadis dhaif, kebanyakan muhaddisun mengatakan itu, tapi itu adalah tidak salah sudut untuk kita beramal dalam bentuk hadis-hadis ini dalam bentuk kelebihan-kelebihan yang kita dapat hasil pada beramal itu. Ini insyaAllah kiranya ada pahala di sisi Allah, alhamdulillah. Dan kita tidak tahu pahala itu adalah hak Allah SWT. Jadi kalau kita buat yang baik, insyaAllah akan balas kebaikan. Siapa yang melakukan kebaikan, Allah akan balas walaupun sebesar zarah. Demikian juga kejahatan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kejahatan juga akan dibalas dengan kejahatan walaupun sebesar zarah. Jadi mudah-mudahanlah kekeliruan berkaitan hadis dhaif ini dapat kita uraikan dalam bentuk penerangan daripada Syekh Daud Al-Fatani sendiri dalam kitabnya Jam'ul Fawaid. Jadi mudah-mudahan selepas ini kita dapat pencerahan dalam bab beramal dengan hadis-hadis dhaif. Jadi alhamdulillah para sahabat kuliah sekalian, mudah-mudahan pada pagi ini pagi yang cerah pada hari ini, masya-Allah, kita pun tidak tahu bilakah Lailatul Qadar, apakah telah berlalu atau masih ada lagi pada hari ke-29 pada malam esok. Namun teruskan juga beribadat, mudah-mudahan dapat lagi mencapai bulan keberkatan ini di hujung-hujungnya insya-Allah. Apatah lagi bulan Ramadan, kita sedia maklum, setiap amalan kebaikan, setiap kebajikan yang kita buat, tak kira apa saja kebaikan, baik kita bersedekah, baik kita berbuat kebaikan, solat sunat, kemudian kita bercakap yang baik, menyampaikan yang baik, semuanya tidak seperti biasa pahalanya. Itu yang para solehin sangat-sangat merindukan kedatangan bulan ini, dan mereka mengharapkan setiap hari adalah Ramadan. Masya Allah, hebatnya rasa mereka itu, setiap hari adalah Ramadan. Tapi itulah kenyataannya pada kita. Bila makin menjelang hujung Ramadan, kita rasa agak leka dan lalai sebab kita rasa macam merdeka daripada kekangan Ramadan itu sendiri. Wallahu alam. Allahu akbar. Itulah umat akhir zaman termasuk saya sendiri. Sama-sama kita beringat insya-Allah. Sepatutnya kesinambungan Ramadan, madrasah Ramadan ini akan diteruskan pada bulan-bulan yang seterusnya. Sampailah bertemu Ramadan akan datang. Perbaiki diri sebab natijah daripada Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun. Bila selesai kamu mengerjakan puasa dengan penuh keimanan, penuh keyakinan akan ganjaran daripada Allah SWT, sepatutnya yang berlaku apa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan lepas kamu menjalani ibadah puasa ini, kamu akan jadi hamba-hamba yang takut akan aku. Hamba-hamba yang bertakwa. Jadi sepatutnya kita merasa sedih dan pilu dan sayu.
Bila Ramadan, bulan keberkatan, bulan rahmat, bulan pelepasan api neraka. Bulan 1000 rahmat ini akan berlalu meninggalkan kita dan kita belum pasti adakah tahun hadapan kita dapat bertemu lagi. Sepatutnya rasa hati itu begitu. Kena rasa gitu. Dan kalau boleh ya Allah, minta diberikan usia yang panjang dan sihat badan untuk kita terus mendapat Ramadan yang akan datang dan apatah lagi adanya malam Lailatul Qadar. Jadi sebaiknya adab seorang Muslim bila Ramadan hampir meninggalkan kita, kita belajarlah adab daripada para salihin yang rasa sayu dan pilu dan menangis. Kerana Ramadan akan meninggalkan kita pada 2 hari lagi. Dan kita belum pasti akan bertemu Ramadan yang akan datang. Tapi kita berharap agar Allah memberikan kita ruang lagi untuk bertemu Ramadan yang akan datang, insya-Allah ta'ala. Jadi inilah antara perkara yang kita kena beringat sama-sama kita. Tidak mungkin kita boleh biasa ingat sepanjang masa. Sebab itulah saya ingin berkongsi ilmu pada pagi ini. Bila mana kita dah sampai ke penghujung Ramadan, walaupun dalam bentuk kita masih tidak boleh berkuliah seperti biasa, jadi saya mengambil ruang yang Allah beri ini, menggunakan kuliah live ini, sama-sama kita mengingati, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang Allah redai dan bukan golongan yang rugi, insya-Allah. Sahabat-sahabat kuliah dan pendengar yang dikasihi Allah SWT, lagi dirahmati Allah SWT, bila menyebut tentang malam hari raya ini, malam hari yang terakhir kita berpuasa untuk tahun ini, insya-Allah pada hari Sabtu. Jadi malam Ahad lah maknanya. Malam Ahad ini. Jadi apakah sepatutnya kita lakukan untuk kita menjadikan penutup Ramadan ini penutup yang terbaik. Selepas permulaan yang terbaik, kita juga penutup yang terbaik. Seperti juga hidup kita ini, kita nak permulaannya juga baik dan penutupnya juga baik. Sebab itu kita doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, permulaannya baik dan penutup yang baik itu. Itu yang sangat penting. Sebab penutup yang baik ini adalah iman. Mati dalam iman. Itu doa penutup. Jadi sama dengan Ramadan, kalau nak kita bandingkan sedikitlah. Kalau kita mula-mula dengan baik, kemudian bersemangat, buat itu, buat ini, tiba di penghujung Ramadan dah jadi terlingkup pula dah. Sebab apa? Dah rasa, yalah saya tak nafikan, memang rasa letih, kemudian excitednya nak menyambut lebaran. Walaupun tahun ini kita menyambut lebaran agak memang tak sama macam tahun-tahun yang lepas. Terpaksa berhari-raya bersama keluarga saja, tak boleh ke berjalan berziarah seperti biasa. Tapi kita mungkin ada masih terasa itu. Cumanya bezanya tak boleh keluar. Mungkin itulah yang rasa agak tidak berapa seronok. Tetapi yang lain juga kita rasa ada suasana tu kan, mula dah rasa nak malas beribadat dan sebagainya. Jadi insya-Allah saya rasa kalau dalam masih tak boleh berziarah ni, kita masih ada ruang yang banyak lah untuk kita buat sesuatu yang dikatakan sebagai penutup Ramadan ini. Jadi kalau nak kata buat biskut raya, nak buat itu ini, nampaknya tak berapa excited jugalah. Sebab kita tahu kan kita pun tak boleh pergi ke mana dengan SOP yang agak ketat pada tahun ini dalam sebab COVID-19 ini. Jadi kita mungkin tak berapa excited sangat lah, tapi kita rasa mungkin nak rehat. Tak apalah, dah tak lagi mana, kita tidur je lah. Apakah itu alternatif bila malam raya tidur je? Apa yang patut kita buat? Jadi sepatutnya kita lebih sensitif dalam bab-bab penutup Ramadan ni, supaya dia ditutup dengan begitu sempurna, begitu indah. Maknanya tidaklah dalam bentuk yang sebaliknya. Awalnya baik, kemudiannya jadi orang kata dalam bahasa agak kasar lah, terlingkup lah. Dia lega lah, dia kata, tak payah bangun malam, dah tak ada 10 hari terakhir dah, tidur je kerjanya. Kemudian sebab tak boleh gimana, tidur juga. Tidur ni sebenarnya kan banyak merugikan. Kalau para solehin, dia tak begitu tidur banyak. Tapi kita ni lah al-maklul lah, lemah kan. Tapi kita cubalah bermujahadah dengan nafsu kita. Jangan sampai kita dibawa oleh nafsu ke arah yang merugikan masa dan umur kita. Jadi mudah-mudahan tazkirah pada pagi ini akan dapat kita kongsi sama-sama insya-Allah tentang sepatutnya apa yang kita perlu lakukan pada malam Aidilfitri ini. Masya-Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum
walitukmilul iddah, disempurnakan puasa tu pada bulan Ramadan. Sempurnakan puasa pada bulan Ramadan. Dan bertakbirlah menyebut nama Allah saya baca ayat penuh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 ni Allah menyebutkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini antara dalil yang menyebut supaya kita, antara amalan pertama pada malam Ramadan, malam hari raya ini adalah setelah kita menyempurnakan puasa 30 hari Ramadan ataupun 29 hari Ramadan, sunat kita memulakan dengan takbir selepas saja kita masuk maghrib pada hari 1 Syawal itu. Walitukmilul iddah, setelah kita menyempurnakan 30 hari Ramadan, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan perintah Allah, kemudian hendaklah kamu membesarkan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kamu menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Jadi ini adalah amalan pertama pada malam hari raya, yang disebutkan sunat kita mengucapkan takbir raya. Cumanya takbir ni diucapkan macam mana? Sepanjang malam dan juga sebelum solat Sunan Adil Fitri. Disebutlah takbir yang biasa diungkapkan oleh orang kita semua kan. Cuma kali ni kita kena buat di rumah masing-masing. Jadi ramai-ramailah, saya kira sama-sama mungkin lepas maghrib kita solat Aisyah, kita banyakkan bertakbir lah, yang disebut sebagai membesarkan Allah. Takbir ni adalah, takbir adalah kemenangan kita selepas kita bertungkus lumur, berjerih payah, berpuasa, bangun malam, membaca Al-Quran, beribadat, berzikir, apa saja kita buat, maka selepas tamatnya tempoh puasa itu, Allah menyuruh kita dengan mengucapkan membesarkan Allah, tanda kemenangan, melawan hawa nafsu yang bukan senang untuk kita kekang dia di sepanjang Ramadan. Walaupun puasa ni kita kata satu yang mudah pada kanak-kanak, sekadar makan minum tu memang mudah. Boleh, sebab kanak-kanak boleh tahan juga. Tak makan, tak minum sepanjang 12 jam. Tapi yang paling susah adalah melawan nafsu dalam bentuk perkara-perkara yang dikatakan dosa-dosa yang kita tak sedar ni, dosa lidah, mata, telinga, kemudian benda-benda nak bermujahadah, lawan nafsu, nak bangun malam untuk beribadat, kemudian nak baca Quran dan sebagainya. Itu yang dikatakan kemenangan hakiki itulah bila kita berjaya melawan hawa nafsu kita sendiri. Jihad dengan nafsu sendiri, nafsu yang disebut sebagai nafsu ammarah itu. Jadi ia bukan satu yang mudah, kecuali orang yang Allah tolong. Sebab itulah bila kita berjaya melalui Ramadan dalam bentuk berjaya melawan nafsu kita, kita patuh kepada apa yang kita katakan perintah Allah ini. Jaga, bukan sekadar makan, minum, tu puasa orang awam. Kita boleh jaga mata, telinga, percakapan. Dan yang hari ini pula kita risau tentang dalam viral ni. Kita tahan tangan kita menekan butang-butang viral ini. Menyebarkan benda-benda yang perkara-perkara fitnah yang palsu dan sebagainya. Tahan tangan, tidak pegang, berwhatsapp 24 jam, tidak. Kadang-kadang hari ini biasa begitulah. Kita tahan, jangan sampaikan, jangan sebarkan, kita tahan, kita tukarkan kepada yang lain yang lebih berfaedah. Jadi kita tahan, tak nak tengok benda-benda begini, tak nak baca benda, tak nak kita copy and paste benda hantar, tak nak.
tahan tangan, bukan tahan perasaan. Perasaan ni mula nak hantar kan, tapi tahan ni tangan tak betik. Tak tegalah butang viral tu kan. Jadi alhamdulillah, itu pun bukan senang tu. Sebab hari ni ramai orang suka kongsi, semua nak kongsi. Sampai benda tak sepatut kongsi pun dia kongsi juga, masya-Allah. Jadi sebab itulah bila tahan belaka-belaka ni, akhirnya sampailah kepada akhir Ramadan dia berjaya menguasai diri dia, menguasai nafsu dia tu. Maka itulah Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah ni, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bila kita berjaya melalui mujahadah ini, alhamdulillah. Sebutlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan nada bersemangat. Ya Allah, aku telah berjaya melalui Ramadan ini, ya Allah. Rasa syukur, ya Allah, aku boleh lawan nafsu aku, ya Allah. Itu yang la'allakum tashkurun tu. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang bersyukur sebab berjaya lalui, bersyukur kepada Allah sebab beri kekuatan, beri kita pertolongan untuk kita melalui Ramadan dengan jayanya. Jadi andai kita tidak melakukan yang demikian, tak ada rasa semangat tu, takbir tu biasa je, lemah. Itu orang-orang yang berjaya menjalani Ramadan ni akan rasa semangat tu bertakbir. Seronok takbir, bukan seronok nak mengecapi nikmat-nikmat raya yang seperti biasa, tak. Dia rasa bila sebut nama Allah, dia rasa syukurnya, ya Allah. Ramadan kali ni aku rasa lebih baik pada Ramadan yang sebelum ni, ya Allah. Syukur, ya Allah, aku boleh buat yang Ramadan tahun lepas aku tak boleh buat, tahun ni aku boleh buat. Ramadan tahun lepas aku ketinggalan gini-gini, hari ni aku boleh buat, alhamdulillah. Dalam ujian keletihan berpuasa di siang hari, dalam ujian keletihan beribadat di malam hari, keletihan bangun awal dan sebagainya, aku berjaya, ya Allah, tahun ini, ya Allah, alhamdulillah. Itu yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cubalah sama-sama kita hayati takbir tahun ini dengan rasa kejayaan dan kemenangan itu, insya-Allah. Dengan rasa syukur, ya Allah. Cubalah sama-sama sebab kita pun tidak ada kesibukan dalam keadaan tahun ini, kita beraya dalam bentuk di rumah masing-masing. Marilah sama-sama kita hayati Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ini supaya kita dapat rasa, ya Allah, terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya Allah, memberi aku kejayaan berpuasa tahun ini. Walaupun tidaklah sesempurna, namun aku cuba, ya Allah. Tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Mudah-mudahan kau tolonglah aku, ya Allah. Bukan untuk kita merasa bangga gitu, tak. Kita nak syukur. Syukur bukan bangga. Bangga ni kita nunjuk. Tapi syukur kepada Allah. Hanya kita yang tahu syukur tu macam mana. Sebab perubahan diri ni kita boleh rasa bila kita tahun lepas dengan tahun ni puasa, dia ada berbeza. Itu yang dikatakan, hidupkan malam raya dengan takbir. Orang kata kalau dekat dulu masa kita belum ada PKP ni, ramai-ramai dekat masjid kan, tapi hari ni kita gemakan takbir tu di rumah masing-masing, insya-Allah. Mudah-mudahan syiar sunat ini, syiar sunat bertakbir ni dapat kita hayati sama-sama di rumah masing-masing. Betapa kita rasa bersyukur di atas nikmat anugerah Allah yang berikan kita peluang untuk bertemu Ramadan dan beramal dalam bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, itu yang pertama. Jadi sahabat-sahabat kuliah dan para pendengar sekalian, yang pertama itulah, jangan lupalah sama-sama kita bertakbir. Saya tidak tahulah, ada yang nak memasak-masak, tapi rasanya kalau memasak tu boleh ke nak bertakbir? Boleh kot sambil ngacau-ngacau. Tapi wallahualam lah, sebab kita pun tak boleh terima tetamu pada tahun ini dan kita pun tak akan bertandang ke mana-mana. Mungkin kita masak pagi boleh kan? Sebab apa kita nak ambil peluang malam tu kita banyak-banyak. Sebab sebelum ni memang sibuk. Ada yang nak bakar kek malam tu lah, ada yang nak buat ketupat lah, ada yang nak anyam macam-macam lah, ketupat lah, ada yang nak vacuum rumah lah, mana tahu kan, ada yang nak bubuh kuih lagi lah, macam-macam lah. Jadi tahun ni kita tak sibuk-sibuk lagi, jadi sama-sama kita hayati, menggemakan takbir raya ni di rumah masing-masing, insya-Allah. Jadi sama-sama kita laksanakan, kita cubalah, insya-Allah. Ini adalah amalan pada malam hari raya. Gemakan dengan takbir, membesarkan Allah SWT atas nikmat yang tak terkira banyaknya. Dan nikmat yang paling besar dapat kita berpuasa, beramal di bulan Ramadan yang penuh dengan kelebihan dan juga berkat ini. Itu yang pertama, kita hidupkan dengan takbir hari raya, membesarkan Allah SWT. Baiklah, hadis seterusnya adalah sebuah hadis daripada Ibnu Majah yang menyebutkan man qama, qala Rasulullah SAW, man qama laylatil aidaini
muhtasiban lillahi lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Maksudnya, sesiapa yang menghidupkan 2 malam hari raya. Hidup ni mana dia melakukan ibadah. Apa saja ibadah pada malam itu, iaitu 2 hari raya ni maksudnya hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha, hari raya haji. Maka ganjarannya adalah dengan penuh rasa keimanan kepada Allah Ta'ala, mengharapkan ganjaran kepada Allah Ta'ala. Apa yang dia buat tu dia mengharapkan ganjaran Allah Ta'ala dengan penuh rasa keimanan, mengharapkan ganjaran Allah SWT. Kerana Allah dia lakukan itu, nescaya tidak mati hatinya pada hari mati segala hati. Jadi ini adalah antara hadis-hadis yang saya sebut tadi, hadis dhaif. Tetapi tidak salah untuk kita beramal. Andai kata ia baik untuk kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada kelebihan yang tertentu yang kita tidak tahu, tapi kita buat ni benda yang baik. Bangun malam tu mungkin lepas Isya kita boleh, saya syorkanlah biasanya di masjid mereka akan laksanakan solat tasbih menggantikan solat tarawih. Sebab pada malam tu kita tidak mengadakan lagi solat tarawih sebab tarawih dah habis sunnah hari raya. Jadi mereka mengadakan solat sunat tasbih iaitu 4 rakaat 2 salam. Yang dilakukan di masjid-masjid lah biasanya lah. Jadi tahun ini kita boleh buat di rumah insya-Allah. Jadi sedialah tengoklah buku-buku berkaitan solat sunat ini, di mana ada cara-cara kaifiat solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih ini dianjurkan seumur hidup sekali. Kalau boleh sekali seumur hidup, kita buat solat sunat tasbih ni. Mudah-mudahan lepas solat Isya, sunat Isya kita tambah lagi dengan. Dia boleh ajak satu keluarga insya-Allah. Dia sebagai suami ataupun ada anak laki-laki yang menjadi imam tarawih sebelum ni, bolehlah memulakan melihat bagaimana boleh belajar dan juga boleh tengok balik cara-cara solat sunat tasbih untuk kita laksanakan selepas solat Isya dan ba'diyah Isya pada malam Aidilfitri itu. Selebihnya pula bertakbirlah tadi, bertakbir tadi teruskan. Jadi buat amalan-amalan yang kita solat sunat witir juga boleh kita tambah lepas itu, ataupun kita nak bangun tengah malam tak ada masalah. Jadi yang penting sepanjang malam itu kita masih lagi dalam lingkungan kata aura Ramadan ni masih belum hilang lagi. Kita teruskan dengan aktiviti malam, bangun malam, baca Quran, berzikir, minta ampun dan sebagainya. Jadi ini antara anjuran-anjuran yang dikatakan sepatutnya kita buat walaupun kita tidak ada hadis yang sahih mengatakan sesuatu amalan yang ada pada malam ini, tapi kita boleh laksanakan. Sebab di situ ada pahala yang dijanjikan. Sebab apa? Bila kita membaca zikir, baca Quran, buat ibadat, itu memang ada pahala. Sebab Allah mengatakan siapa yang buat baik akan dibalas dengan kebaikan. Buat jahat akan dibalas. Macam besar zarah pun akan dibalas. Jadi maknanya tidak ada masalah. Terima ke tak terima, salah ke tak salah. Sebab benda tu memang tak salah. Sebab dia selagi tak melanggar syariat Allah, peraturan Allah, kita buat je. Zikirlah masa bila pun. Jadi maknanya apa salahnya? Walaupun kita tak dapat apa yang dikatakan dalam hadis ni, tapi manalah tahu insya-Allah sebab kita berzikir, beribadat, menghidupkan malam hari raya ni, Allah akan benar-benar memberikan kita hati yang lembut, hati yang tidak keras untuk melihat, menerima kebenaran. Hati yang mati ni adalah hati yang lalai lah. Hati sudah hidup. Hidup ni dia tak lalai. Itu hati yang mati ni hati yang lalai. Jadi mudah-mudahan Allah tidak jadi kita orang yang lalai. Mudah-mudahan. Jadi tidak ada suatu amalan yang tidak baik yang para ulama anjurkan tu. Para ulama adalah pewaris Nabi. Mereka kadang-kadang buat suatu amalan tu, benda tu baik. Benda tu memang baik. Untuk walaupun Nabi tak pernah buat, tapi benda tu baik. Benda tu tak salah. Sudut syariatnya, sudut akidahnya, sudut ibadahnya. Jadi apa salahnya kita sambung lagi Ramadan tadi dengan menghidupkan malam hari raya. Dan seperti yang telah disebutkan tadi, kalau boleh biarlah setiap malam kita memulakan dengan menghidupkan malam bermula pada Ramadan tahun ini. Dipanggil kesinambungan Ramadan tu perlu ada. Sebab ini adalah tarbiyah. Ramadan tarbiyah, kemudian selepas Ramadan adalah melakukan lagi tarbiyah tu mana teruskan. Sebab amalan-amalan yang kita buat pada bulan Ramadan ni seharusnya dibawa ke bulan-bulan yang lain. Tapi itulah bila mana mungkinlah kita kata yang dikatakan syaitan diikat telah dilepaskan, mana mujahadah yang lebih tinggi lagi lah. Tapi cubalah, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Sekurang-kurangnya kita sudah boleh bangun pada pukul 4 pagi, teruskan pada pukul 4 pagi. Itu yang sepatutnya. Kurang kita boleh baca Quran, bacalah Quran, jangan tinggalkan. Jangan bertemu Ramadan yang akan datang baru nak buka Quran. Itu namanya satu yang sangat sangat tidak sepatutnya berlaku.
Adik, tanamkan satu azam dalam hati untuk teruskan Ramadan ni. Amalan-amalan yang baik ni sepanjang hayat kita. Mudah-mudahan kita ada orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa yang disebut sebagai kesan pada Ramadan tu akan dibawa sampai sepanjang hayat kita. Bermulanya pada bulan Ramadan. Tapi itu yang berlaku kerap kalinya bila pada Ramadan kita akan jadi lalai dan leka. Tapi semua tahun ni kita minta Allah kekalkan, istiqamahkan kita. Kita boleh tengoklah bandingannya macam kita pergi umrah, pergi haji. Orang pergi haji kan, pergi umrah. Mereka bukan fokus apa dah. Kan tidak perlu tanggungjawab tak pergi kerja dah. Tak sibuk nak buat kerja-kerja dunia. Makan, masak, makan, nak itu, ini. Tak perlu. Jadi semua orang pergi umrah haji fokusnya 2 minggu ibadah je. Dan haji pun sama. Sebulan 40 hari, 45 hari tu ibadah. Tak fokusnya ibadah je. Tapi bila balik ke tanah air masing-masing, jadi lain pula. Itu yang dikatakan. Dia sepatutnya natijah pada haji umrah tu, dia akan bawa kesannya sampai bila balik ke rumah tu. Itu yang dikatakan Allahu'alam lah. Tapi kesan-kesan tu lah yang kita sepatutnya lebih baik. Tapi kadang-kadang ia berlaku sebaliknya. Seolah-olah kita melihat, adakah ibadah aku ni Allah tak terima? Adakah aku ni dah wallah, kita sangka buruk dengan Allah pula kan. Tapi nak ceritanya begitulah. Apakah hasil yang aku dapat bila aku tak berubah? Sebenarnya berubah sikit. Jadi insyaAllah harap-harapnya begitulah. Mudah-mudahan sesuatu yang baik kita buat ni pada permulaannya akan baik juga pada penutupnya. Jadi mudah-mudahlah kita mengharapkan Allah bantu kita. Jadi sekarang ni kena muhasabah diri balik, ingat balik apa yang kita pernah buat bulan Ramadan. Tapi yang paling penting adalah Al-Quran, jangan ditinggalkan. Ini yang sangat penting, Al-Quran. Kalau boleh memang, kalau bolehlah 1 hari 1 kali 1 juzuk. 1 hari 1 juzuk. Hasan Al-Banna pernah menyebutkan kitabnya. Mengatakan kalau boleh risalah tu taklim, tak selesai kitabnya, dia kata kalau boleh orang-orang Islam ni, orang Islam Muslim ni 1 hari 1 juzuk. Itu yang sepatutnya. Jadi tak boleh tinggal sampai Ramadan ke depan pula. Jadi 2 benda ni, bangun malam dan juga istiqamah dengan Al-Quran. Jadi mulakan pada tahun ini insya-Allah. Start pada Ramadan ini kita teruskan. Cubalah saya upaya insya-Allah. Kalau tak boleh sangat-sangat 1/2 juzuk pun tak apa. Yang penting jangan tinggalkan Al-Quran yang menjadi syafaat dalam kubur kelak. Syafaat dalam kubur itu yang sangat penting. Pertolongan Allah. Siapa yang mampu tolong kita kalau bukan amalan kita sendiri? Jadi antaranya adalah amalan membaca Al-Quran, masya-Allah. Esoknya pula pada malam tu lagi kita boleh teruskan dengan yang pertama ni bertakbir, kemudian solat tasbih, kemudian boleh juga bangun untuk buat solat taubat, kemudian solat sunat tahajud, solat hajat juga. Sebab ada hadis-hadis lain yang mengatakan antara malam-malam yang mustajab doa adalah malam 2 hari raya. 2 hari raya, malam Jumaat, malam 1 Rejab dan malam nisfu Syaban. Itu yang ada antara hadis-hadis yang mengatakan doa yang mustajab. Banyakkan berdoa. 1 takbir, yang kedua buat solat sunat, yang ketiga banyakkan berdoa sepanjang. Bila kita bangun malam tu banyakkan berdoa lah. Sebaiknya kita bangunlah pada pukul 4 pagi macam kita sahur. Walaupun tak sahur dah pada malam tu, kita bangun untuk mengerjakan amal-amal ini. Kita buat zikir-zikir, baca Quran dan sebagainya. Jadi itu pada malam hari raya ni kita buatlah. Dia macam biasalah kita buat macam kita bangun untuk sahur, tapi kita buat dulu solat tu baru sahur kan. Tapi ni tak. Teruskan ibadat sampai kita solat sunat subuh, kemudian solat subuh berjamaah. Kalau kita berjamaah sebelum ni, berjamaah lah. Jadi maknanya itu antara perkara-perkara yang sepatutnya kita sama-sama hidupkan di malam Aidilfitri. Bukan dengan sibuk duk buat call, video call. Video call lah hari ni kan. Saya pun taklah pandai tapi saya dah kan esok dah raya. Dia pun beraya kan dengan cara video call ni. Bersembang entah apa-apa. Kalau sembang yang ada manfaat tu cantik lah juga. Ni sembang entah apa-apa kan. Seronok lah. Konon-konon itulah. Mungkin itu trend terkini dah sebab tak boleh nak bersembang secara live. Secara pergi dekat. Nak salam pun tak boleh sebagainya. Dia pun video call lah. 4-5 orang sekali masuk kan. Masya Allah. Tak salah pun. Cumanya jangan cakap benda yang tidak baik. Tapi malam tu tak payahlah. Esok lah video call. Esok kan hari raya. Eloklah kita silaturahim dengan cara video call.
Jadi bila dah malam tu kan hidupkan dulu dengan amalan-amalan takbir, kemudian buat solat sunat tasbih, kemudian kita bangun malam buat solat sunat taubat. Taubat ni kalau boleh solat sunat taubat ni kalau boleh hari-hari buat. Sebab kita tak tahu dosa apa yang kita buat. Kadang-kadang kita rasa tak buat dosa, perasan tak buat dosa, tapi dosa tu memang ada. Dosa yang tak tahu, tak sedar. Dosa yang kita rasa macam bukan dosa, tapi sisi Allah itu dosa. Kelalaian kita, kealpaan kita. Jadi nak taubat, sunat, hajat. Hajat mestilah banyak, kita banyak hajat. Yang paling penting kita mohon kepada Allah, minta diberikan umur yang panjang untuk bertemu Ramadan yang akan datang. Dan sihat walafiat. Jangan lupalah doa tu tiap-tiap hari. Terutamanya pada saat akhir nak buka puasa kan. Itu yang kadang-kadang saya amalkan macam itu. Hujung Ramadan tu, sebelum azan maghrib nak buka puasa yang last tu, doa sama-sama anak minta Allah kumpulkan lagi kami pada tahun depan bersama-sama untuk bertemu Ramadan, buka puasa macam ni, sama-sama ahli keluarga kan. Jadi itu antara yang dikatakan patutnya kita lakukan, doa minta bertemu Ramadan yang akan datang. Sebab kita mohon Allah, sebab kita tahu kita ni siapa kan. Kita perlu lagi banyak benda, bekal yang masih belum sangat-sangat, bekal yang masih kurang ya Allah. Baru nak tahu, baru nak belajar ya Allah. Baru nak kenal, kuliah-kuliah agama baru mula tahun ini tengok video-video kuliah online ni baru, tak pernah, baru dah tahu ni Allah bagi rasa nak tengok. Alhamdulillah. Jadi minta Allah panjangkan umur lagi untuk Ramadan yang akan datang. Jadi boleh berdoa sebelum buka puasa, tu antara doa yang mustajab sebelum buka puasa hari terakhir tu. Doa dalam bahasa Melayu yang kita senang nak memahami apa kita doa. Dan anak-anak ataupun keluarga mengaminkan, dan doa juga pada malam hari raya tu minta Allah bagi kekuatan, bagi umur yang panjang dengan penuh kekuatan kesihatan yang baik untuk kita bertemu Ramadan yang akan datang. Tadi saya dah bagi beberapa amalan yang disebut sebagai untuk menghidupkan bulan Ramadan ini. Jadi antara tadi saya ulang sekali lagi sebagai kesimpulannya. Pertamanya takbir hari raya sehingga siang esok, pagi esok. Sebelum solat sunat hari raya tu, itulah time dia. Asal sebelum dah habis solat sunat raya tu, tak ada dah takbir. Sebab ini takbir yang dikatakan muqayyad. Dia terkait, bukan muqayyad, personal. Dia pada masa yang limit dia, itu je. Jadi takbir banyak-banyak. Kemudian buat solat sunat tasbih. Kemudian bangun malam untuk buat solat macam-macam biasa kita buat, taubat, hajat dan sebagainya. Berzikir dan baca Quran dan banyakkan berdoa. Minta Allah berikan kita peluang dan ruang untuk bersama Ramadan yang akan datang. Baiklah, itu adalah antara amalan yang sepatutnya kita buat bagi penutup Ramadan. Mudah-mudahan bila penutup yang baik, Allah akan kekalkan sampai momentumnya pada tahun akan datang insya-Allah. Orang kata sepanjang masa akan momentumnya akan bertambah baiklah. Jadi cuba kita beramal sama-sama insya-Allah. Okey, dalam kitab ni juga Syekh Daud mengatakan ada amalan juga yang dibuat sebelum solat sunat hari raya Aidilfitri. Apa pada hadis ni, mungkin hadis juga sama juga hadis yang tidaklah kata hadis yang sahih, tapi ada yang dhaif, tapi tak salah kita beramal, iaitu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan barang siapa membaca subhanallahi wa bihamdihi pada hari raya 300 kali, kemudian dihadiahkan bagi orang yang mati daripada muslimin, dimasukkan dalam tiap-tiap kubur 1000 nur, dan dijadikan Allah baginya pada kuburnya bila dia dah meninggal nanti, apabila dia mati, 1000 nur. Itu antara hadis-hadis yang menyebutkan antara amalan sebelum solat sunat raya. Tak salah lah kalau kata hadis dhaif, tapi nak beramal tak masalah. Sebab apa? Apa salahnya baca subhanallahi wa bihamdi? Lagipun ini adalah antara untayan kalimah zikir yang Allah sangat suka. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dan apa lagi yang baiknya kita sedekahkan. Bila raya ni tak ingat orang mati ke? Ingat hidup je nak raya. Yang mati tak ingat. Itu yang kita sendiri peringatkan. Apa salahnya kita sebelum solat sunat hari raya ni kita sama-sama baca subhanallah wa bihamdihi 300 kali. 300 kali ni tak lama pun. Bukannya ber-WhatsApp lagi lama, video call lagi lama. Boleh sembang kan. Tapi 300 kali tak lama mana. Baca. Sebelum solat sunat hari raya, sebelum solat sunat ni kita baca awal, lepas subuh boleh, ataupun standby awal. Sebab kita solat sunat hari raya pukul 8, 8.30 tu, pukul 9 boleh lagi, tak masalah. Lagi ada belum gelincir matahari, jadi bacalah. Dan kita niatkan kepada mungkin kita ada ayah dan ibu yang telah pergi meninggalkan kita,
niatkan. Dan juga mungkin ada suami telah meninggalkan kita, isteri atau anak ataupun keluarga yang kita sayang. Jadi hari raya bukan untuk orang hidup bergembira, syukur semata-mata, tapi kena ingat juga yang telah pergi. Jadi hadiahkanlah kepada mereka pada pagi hari raya ini tasbih ini. Mudah-mudahan mereka menjadi terang kubur mereka. 1000 nur dimasukkan. Kata hadis ini dalam kubur mereka. Dan kalau kita takdirkan sampai masa kita mati pula, esok Allah akan masukkan nur dalam kubur kita pula. Itu kelebihan baca subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi ini pada hari raya sebelum solat sunat Aidilfitri. Jadi itu antara amalan pagi raya lah. Nanti cantik tadi malam kan ni pagi. Jadi saya suka nak kongsi bukan sebab apa, sebab ialah anak-anak yang soleh-solehah di depan saya ini, para pendengar, pada sahabat-sahabat sekalian. Kita sepatutnya ambil ni sebagai satu, walaupun dia bukan hadis sahih, tapi benda ni adalah zikir ni zikir yang memang dianjurkan Nabi juga baca. Tapi Nabi suruh baca, dia baca lah bila bermasa pun tak ada masalah. Tapi khususnya kita baca pagi raya ni sebab apa? Sebab kita nak ingat juga pada mereka yang tersayang. Jadi kalau tak pergi ziarah kubur satu, tak apa, tak ada masalah. Cumanya ni sebelum pergi ziarah kubur tu baca dulu. Ataupun pagi, tapi dia sebab dia kalau boleh kita baca sebelum solat sunat lah. Hadiah pagi-pagi lagi, hadiah pahala dekat mak ayah kita. Allahu Akbar. Jadi tidak ada salahnya kita membaca subhanallah wa bihamdihi 300 kali. Pagi-pagi lagi sedekahkan pada pagi raya ni. Sebab orang dalam kubur ni bila dah tutupnya Ramadan, maka datanglah balik segala seksanya. Sebab kalau bulan Ramadan diangkatkan azab. Subhanallah. Jadi bila dia tahu dah turunnya balik azab tu, malaikat muka nakir dah mula tugas dia balik. Allah, marilah kita sama hadiahkan, mudah-mudahan mereka tetap rasa selamat di sana. Hadiahkan pahala, terangkan kubur mereka. Jadi sebab itulah dia tahulah itu hari raya dah tak ada dah kelebihan-kelebihan. Jadi ahli kubur ni tahulah sebab mereka dah tak ada dah kat dunia ni, alam lain dah, alam barzah. Jadi sebab tu kita yang hidup ni tolonglah. Ini adalah antara amalan yang boleh menyambungkan lagi pahala mereka. Anak yang soleh, apatah anak-anak yang soleh-soleh yang bacakan subhanallah wa bihamdihi kepada mak ayah dia. Jadi pagi-pagi lagi sedekahkanlah, hadiahkanlah hadiah cahaya ni, cahaya zikir ini kepada mak ayah kita ataupun keluarga kita yang telah meninggalkan kita. 300 kali ini kata hadis ni lah. Tak salah pun buatlah, nak lebih pun tak apa. Nak kurang janganlah, kalau boleh lebih lah. 300 kali pun. Kalau ada masa yang panjang bacalah. Selain pada kita menziarahi kubur mereka seperti biasalah. Jadi itulah antara amalan yang dilakukan, yang dalam kitab ni menyebutkanlah. Semuanya kita lah, sama ada kita nak buat tak buat tu atas kita lah. Tapi saya cuma ingin berkongsi lah apa-apa yang pernah saya belajar dan juga saya baca dalam kitab ini. Jadi mudah-mudahan hari raya ni adalah hari raya yang penuh dengan rasa syukur dan penuh dengan rasa kemenangan, sebab kita telah berjaya melalui Ramadan dan juga berjaya melawan hawa nafsu dalam bentuk yang dikatakan tadilah, melawan keletihan, nak bangun malam dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, saya kira masa pun dah sampai sejam saya bersama dengan para pendengar dan sahabat-sahabat kuliah sekalian. Jadi untuk hari ini kita berkongsi berkaitan apakah amalan untuk menghidupkan malam Aidilfitri ini. Jadi insya-Allah kalau ada kesempatan yang lain kita akan berkongsi lagi dalam bab-bab yang lain insya-Allah ya. Jadi setakat hari ini kita masih boleh berkuliah beginilah. Jadi para sahabat kuliah sekalian walau di mana juga berada yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini, sebelum saya menutup kuliah live ini, ingin saya mengambil kesempatan memohon ampun dan maaf salah dan silap, mungkin gurau senda saya bersama-sama kita dulu dalam kuliah-kuliah kita. Ada yang terasa di hati, yang terkasar bahasa, saya mohon ampun dan maaf. Jangan disimpan dalam hati, tapi sama-sama kita maafi. Dan kalau boleh kita sama-sama mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Di pagi hari raya nanti insya-Allah, itu adalah ucapan para sahabat ketika bertemu sama mereka di pagi raya. Mungkin kita boleh cakap dalam video call nanti, taqabbalallahu minna wa minkum. Al-aidin al-faizin, taqabbalallahu minkum, ataupun kullu amin antum bi khair. Jadi tak ada masalah lah. Tapi itu antara ucapan-ucapan yang dianjurkanlah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi kemudiannya apa-apa yang mungkinlah saya tak sedar pun, saya minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah kalau ada rezeki kita, bila insyaAllah mungkinkah bila selesainya PKPB ni, kita boleh berkuliah macam biasa ataupun kita kena ikut SOP, terpulanglah insyaAllah. Tapi kita berharapkan Allah tolonglah kita untuk bersama-sama bertemu lagi dalam kuliah secara real, bukan live beginilah. InsyaAllah. Jadi itu saja pada saya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita
kelapangan dan kemudahan. Saya doakan semua dalam keadaan sihat, diberi Allah kesempatan dan ruang untuk bersama-sama menghidupkan malam hari raya ini insya-Allah. Dengan apa yang kita kongsi pada pagi ini, mudah-mudahan Allah izinkan kita bertemu insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit doa ya sebelum kita menutup kuliah kita ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار ونعوذ بالله من حال أهل النار ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في بلادنا وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي مصر وفي أركان وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada sedikit pengumuman sebelum saya mengundurkan diri. Bagi sesiapa yang ingin menyumbang ataupun memberikan sedikit kelebihan rezeki yang Allah beri kepadanya untuk sumbangan kepada Ma'had Tahfiz Al-Quran Dar Al-Abrar, bolehlah mengambil nombor akaun terdapat dalam video ini insyaAllah. Mudah-mudahan segala amal jariah, amal infak tuan-tuan, para sahabat kuliah dan pendengar sekalian akan terima oleh Allah SWT insyaAllah. InsyaAllah masih ada berbaki 2 hari lagi bulan Ramadan ini. Boleh nak dapatkan peluang bonus pahala berganda ini, jadi boleh salurkan kepada nombor akaun tertera dalam video ini insyaAllah. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.